Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka bicara pada pagi ini. Sukacitanya saya mengalu-alukan kedatangan anda ke wawancara yang bertajuk Sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Saya Siti Nur Natasha binti Zali selaku pengerusi wawancara pada hari ini. Sebelum kita memulakan wawancara ini, saya menjemput saudara Daniel Amir untuk membacakan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك خلاق عظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك بر الجواد الكريم يا الله Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis wawancara pada pagi ini yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Daniel Amir atas bacaan doa itu tadi. Sebelum kita mulakan agenda, saya ingin memperkenalkan tetamu pada hari ini, iaitu Hajah Siti Muslihah binti Admin. Beliau merupakan pusara kerajaan. Beliau juga mantan guru Sekolah Menengah Kebahasaan Perempuan Metodis Kuantan Pahang. Beliau berkhidmat selama 30 tahun. Tujuan saya dan rakan-rakan untuk mewawancara Ustazah selaku menjadi responden kami untuk menyelesaikan tugas yang diberi kepada kami. Selamat pagi dan apa khabar Ustazah? Baik, Assalamualaikum. Baik. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Aziz Hamzah, Muhammad Amirul Fitri, Muhammad Daniel Amir, Muhammad Syafiq, Alif Ifan dan akhir sekali Arash Huzairi Mikael. Berdasarkan soalan yang telah disediakan bagi tugasan wawancara kumpulan kami akan memberikan soalan tentang sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Tanpa kita melengahkan masa, dijemput saudara Azim untuk menanyakan soalan yang pertama kepada responden kita pada pagi ini. Okey, baik. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Muhammad Aziz Hamzah. Soalan pertama yang saya ingin tanyakan ialah, boleh tak Ustazah ceritakan atau kongsi sedikit pengetahuan Ustazah mengenai latar belakang Ibn Sina ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak di sini. Panggil anak-anak semua anak-anak Ustazah ni kerana sudi menjemput Ustazah. Rasanya mungkin tidaklah banyak mana ilmu yang ada, tapi insya-Allah kita boleh berkongsi sekadar yang kita dah mungkin anak-anak semua dah belajar masa tingkatan 5, betul kan? Kita hanya nak refresh balik semula. Baik, berkenaan dengan latar belakang Ibn Sina. Kalau kita perhatikan nama sebenar Ibn Sina ni ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. So maknanya biasanya orang-orang Arab lah terutamanya dia lebih suka hujung tu Sina tu dia ambil sebagai gelaran dia. Baik, gelaran dia kalau di timur dia lebih dikenali dengan Ibn Sina, kalau di barat dia lebih dikenali dengan Ibn Sina. Sebagaimana yang kita tahu, beliau lahir pada tahun 370 Hijrah.
Kalau ikut Masihi 980 Masihi di Ashana Bukhara, Turkistan. Maknanya negara-negara Turkistan ni banyak melahirkan orang yang hebat-hebat sebenarnya. Beliau berketurunan Turki dan sebagaimana yang kita tahu, kerjaya dia yang paling unggul ialah sebagai pakar perubatan lah. Kalau negara kita pun ramai pakar-pakar perubatan mungkin lahir daripada kehebatan Ibn Sina sebenarnya. Baik, beliau wafat pada bulan Rejab 428 Hijrah di Hamazan. Hamazan tu di Iran. Dan sebagaimana yang kita tahu, Ibn Sina ni dia belajar perubatan sejak berumur 16 tahun lagi. Hebatnya. Kita 16 tahun kat mana? Masih di mana kita 16 tahun? Sekolah. Masih main merepek lagi. Cina kehebatannya 16 tahun dah belajar ilmu perubatan. Maknanya kita kena belajar daripada Ibn Sina sebenarnya. Kita belajar tokoh-tokoh ni ambil pengajaran. Kalau dia boleh belajar ilmu perubatan bermula 16 tahun, kenapa tidak kita? Kat universiti, kita dah masuk universiti biasanya dah umur 18 tahun kan. Sekarang ni anak-anak berapa umur? Tanya diri sendiri, apa kehebatan yang ada pada kita? Okey, dan menurut rekod dia pula, dia dah mula mengubati pesakit ni sejak berumur 17 tahun lagi. Nampak? Belajar 16 tahun, mengubat orang 17 tahun. Hebatnya sambil belajar, sambil dia berfikir. Okey, antaranya yang dia berjayanya ialah mengubati penyakit seorang Perdana Menteri Kerajaan Saman. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan Ibn Sina lah. Maknanya kita ambil sikit siapa di Ibn Sina. Bila sebut Ibn Sina, kita kenal dia adalah bapa perubatan yang sangat hebat lah. Maknanya satu dunia kenal Ibn Sina. Tak ada orang tak kenal Ibn Sina. Okey, saja itu saja yang berkaitan dengan biodata Ibn Sina. Satu lagi Ibn Sina ni pernah tinggal di Khawarizm, Jurjan, Rai dan Hamazan lah. Itu antara tempat-tempat yang dia pernah tinggal lah. Okey. Sini itu sajalah yang berkaitan dengan sedikit serba ringkas berkaitan dengan biodata Ibn Sina. Terima kasih Ustaz Azhar atas pencerahan mengenai siapa itu Ibn Sina, memandangkan ramai yang tidak mengenali atau tidak menitik berat tentang tokoh Islam kita pada masa kini. Seterusnya, saya menjemput Saudara Syafiq untuk menanyakan soalan yang kedua. Terima kasih saudari moderator iaitu Ryan Natasha. Assalamualaikum saudara. Saya Muhammad Syafiq ingin menanyakan apakah karya-karya yang dihasilkan oleh Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi? Terima kasih. Okey, ini ringkas saja. Antara karya dia yang paling unggul sebenarnya Ibn Sina ni selain daripada bapa perubatan, dia terlibat dengan bidang-bidang lain kan. Hari ni kita ambil dia sebagai bapa perubatan lah dan lebih dikenali dengan sains dan teknologi. Antara buku dia yang paling famous ialah Al-Qanun Fiktif. Lepas ni kita cuba huraikan sumbangan dia dalam buku karya dia Qanun Fiktif. Qanun ni maknanya undang-undang. Biasanya kalau siapa lagi tengok cerita Hindustan tu disebut Qanun ni maknanya undang-undang yang ada dalam fiktif ni dalam bidang perubatan. Buku ni memang ada, kalau siapa yang saya tak langsung ambil bidang perubatan ataupun siapa minat bidang perubatan boleh jadikan sebagai rujukan utama dia lah. Yang kedua yang paling famous ialah Al-Adawiyah Al-Qalbiyah. Al-Adawiyah ni maknanya perubatan lah. Maknanya semua itu dalam bahasa Arab ni kan, tapi dah diterjemahkan dalam 3 bahasa yang lain sebenarnya. Buku-buku dia semua dah diterjemahkan dalam bahasa Latin, dalam bahasa Hebrew dan bahasa Inggeris. So semua orang boleh baca dan boleh rujuk. Dan satu lagi yang paling famous ialah Al-Afiyah At-Tayyibiyah. Al-Afiyah ni maknanya kesihatan. Maknanya semua berkaitan dengan perubatan. Dan yang paling famous ni memang Al-Qanun Fiktif.
Kalau biasanya kalau budak-budak yang SPM ni kalau jawab soalan, dia tahu satu je, yang lain dia tak tahu. Kalau boleh kita cari lagi apa buku-buku yang dibuat oleh Ibn Sina ni sebenarnya. Dia banyak menulis buku sebenarnya. Dia orang-orang yang hebat ni biasanya kehebatannya bukan setakat berhenti kat situ, tapi kehebatannya dia akan menulis. Dia akan menulis dan dia nak benda yang dibuat tu orang baca. Orang baca dan orang ambil sampai sekarang. Ya? Supaya ilmu tu tak mati di situ. Jadi kalau kita ni sebagai anak-anak, kalau rasa kita nak ilmu tu mengalir, kalau kita ada keupayaan, kita hasilkan buku. Ambil, jadikan sebagai pengajaran. Mesti minat. Bukan setakat belajar je, kita kena cuba hasilkan walaupun dapat satu. Buku kita jadi rujukan pada orang lain. Pahala kita banyak mengalir ke situ. Okeylah, itu je lah. Yang lain tu mungkin dalam bidang-bidang lain lah. Ustazah ambil buku-buku yang dia yang hasil karya dia yang famous lah. Okay. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Azhar kerana menerangkan karya-karya yang dihasilkan oleh Ibn Sina. Sedikit kita dapat mengetahui karya beliau. Seterusnya, saya menjemput Saudara Amirul untuk menanyakan soalan yang ketiga. Baiklah, terima kasih kepada Cik Moderator. Assalamualaikum Ustazah. Boleh tak Ustazah berkongsi sedikit sumbangan yang telah diberi oleh Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi? Terima kasih. Okay, dalam bidang, kita tengok dalam bidang dia punya sumbangan dia, sumbangan ataupun kadang-kadang orang sebut dia sebagai penemuan dia. Baik, yang pertama tadi saya dah sebut antara hasil karya dia yang paling penting ialah Qanun Fiktib. Okay, ini antara hasil buku dia yang paling agung dan dianggap sebagai ensiklopedia lengkap dalam bidang perubatan. Ini sumbangan dia. Maknanya dia apa sahaja ilmu dia masuk dalam, kena ingat ya, hasil karya merupakan juga dianggap sebagai sumbangan. Kalau kita nak menyumbang, sumbang, buatlah buku. Itu ingat ya, hasil karya, buku juga merupakan salah satu sumbangan yang paling besar. Jadi buku ni ada 14 jilid. Ia memberi penerangan yang sangat lengkap tentang lebih kurang 760 jenis ubat. Serta jenis penyakit yang melibatkan anggota badan manusia. Okey, lengkap dah. Maknanya kita rujuklah, carilah buku-buku Ibn Sina ni. Baik, Qanun Fiktib juga turut membincangkan tentang penyakit saraf yang menjadi punca manusia menjadi lumpuh. So maknanya saya rasa orang Malaysia ni memang salah satu penyakit yang famous ialah penyakit saraf. Kita cuba cari buku Qanun Fiktib. Baik, buku hebat tulisan Ibn Sina ni menjadi rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga tahun 1500 Masihi dan telah diulang cetak sebanyak 16 kali. Ini hebatnya buku ni. Bukan setakat digunakan, maknanya dirujukkan di Eropah. Okay. Qanun Fiktib ni tadi dah sebut tadi dah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa termasuklah Sepanyol dan Itali. Tadi saya dah sebut dia terjemahkan dalam bahasa Latin, dalam bahasa Hebrew, bahasa Inggeris, Sepanyol dan Itali. Maknanya ramailah orang boleh guna. Okay, itu sumbangan yang pertama. Maknanya yang berkaitan dengan buku Qanun Fiktib. Yang kedua, Ibn Sina ni juga merupakan manusia pertama di dunia yang menemui teori anatomi. Tahu anatomi? Anatomi itu apa? Angka badan. Maknanya badan-badan kita ni kan, anatomi dan fisiologi. Bukan senang hebatnya kita. Kalau kita tengok Ibn Sina ni, dia boleh menghafal tajamnya akal fikirannya. Dia boleh dekat saraf kita ni macam-macam nama kan. Maknanya dia boleh menemui teori anatomi. Dah lama dah, bukannya orang barat. Maknanya orang Islam sendiri yang mula-mula menemui teori anatomi. Teori ni dibaca dalam buku tulisan beliau. Boleh baca, boleh cari. Di antara teori dia yang paling popular ialah terdapat 4 musim dan 12 bulan dalam setahun
Makna manusia memiliki 4 tangkai lengan anggota badan ni dan mempunyai 12 tulang sendi. Kita sendiri pun tak boleh nak hafal tulang-tulang sendi tu berapa dia, apa nama dia. Ini hebatnya. Baik, menurut Ibn Sina, hati adalah raja dalam tubuh manusia, sementara paru-paru adalah menteri dia. Sebab tu kalau kita merokok, minta maaf lah, anak-anak kat sini mereka tak merokok. Maknanya kalau kita merokok, parah tu, rosak paru-paru kita. Bukan senang. Hati raja kan. Kalau hati sakit semua sekali. Ini Ibn Sina, dia dah buat kajian dah. Dia yang buat kajian. Hati adalah raja, kena ambil note ni. Dalam tubuh manusia, paru-paru adalah menteri. Kalau menteri out, habis. Betul tak? Maknanya kalau paru-paru kita ni out, musim COVID ni dia serang paru-paru dulu kan? Kalau out, tak ya. Leher pula adalah jendela. Leher kita ni. Manakala empedu berfungsi sebagai markas pusat. Semua ni kalau ada sakit memang boleh buat mati kan. Limpa perut. Perut ni. Makan sedap-sedap ni. Berfungsi sebagai bumbung. Sementara usus adalah sistem komunikasi dalam sistem pembuangan. Maknanya dia dah buat kajian ni. Semua dalam badan manusia ni dah buat kajian. Bila kita mengkaji ni, seronok kita nak tahu benda apa yang ditulis lagi kan. Itu antara semangat dia. Kita tak mampu nak buat kajian ni. Tapi Ibn Sina mampu. Dia mampu buat kajian. Kita punya semangat? Kita rasa malu kan? Malu pada orang zaman dulu. Saya sendiri pun rasa malu. Tak ada semangat nak bagi pada anak-anak murid. Hebatnya Ibn Sina. Yang seterusnya, penemuan penyakit baru dan punca. Dia mengkaji. Kalau Ibn Sina ni masih ada, mungkin COVID-19 ni pun dia akan kaji. Betul tak? Tantah dia dah mengkaji lama dah penyakit COVID-19 ni. Ibn Sina mengkaji dan berjaya menemui beberapa penyakit baru yang belum pernah diketahui oleh dunia. Dalam masa yang sama, berjaya mengenal pasti apakah punca penyakit tersebut. Bukan setakat dia tahu penyakit, punca dan cara mengubati sebab tu. Hebatnya dia, 3 benda. Kenal, punca dan ubat. Jangan kenal je tapi tak tahu cara nak ubat. Tapi dia 3 benda ni. Contohnya penyakit TB kan. Tahu TB? Penyakit yang paru-paru kan. Punca jangkitan virusnya, penyakit rubella, penyakit cacah. Bukan setakat penyakit luaran saja, penyakit jiwa pun dia akan ubat. Okey, seterusnya sumbangan dia mengkaji juga pengaruh kuman dalam penyakit. Kuman ni tak semestinya tak bagus kan. Ibn Sina menemui bahawa terdapat beberapa penyakit yang berlaku disebabkan oleh jangkitan kuman, bukannya virus. Sekarang lah. Okey, seterusnya Ibn Sina juga berjaya menghasilkan ubat yang mujarab untuk penyakit-penyakit yang kronik. Tahu makna kronik? Penyakit yang serius. Dia sentiasa mengkaji dan terus mengkaji. Okey, ubat bius. Semangat dia, ubat bius. Sekarang ada lagi ubat bius? Ada. Lagi kan? Maknanya dia punya semangat tu masih berterusan sampai sekarang. Cuma orang update je lah. Ubat bius yang digunakan di klinik dan hospital pada hari ini adalah hasil penemuan Ibn Sina pada beribu tahun yang lalu. Maknanya banyaknya pahala dia tu. Daripada dulu sampai sekarang. Kalau tidak kerana dia, siapa nak menghasilkan? Ibn Sina juga berjaya membangunkan teknologi perubatan. Itu semangat dia. Di antara teknologi perubatan ciptaan beliau yang dikembangkan dan digunakan dalam dunia hari ini ialah apa dia? Benang yang menjahit luka pembedahan dan picagari tu. Guna sampai sekarang? Guna tak anak-anak sekarang? Benar Zah. Cuma dia mungkin ada yang guna stapler, ada yang guna laser kan. Tapi dia punya ibu dia adalah menjahit tu. Picagari. Guna sampai sekarang. Dan semangat beliau yang seterusnya ialah memperkenalkan metod
pemerhatian ataupun dipanggil observe. Observation ni maknanya penting. Dia sentiasa memerhati dan berfikir. Sebab tu ulama-ulama kata kalau kita berfikir walaupun sesaat, pahala dia lebih banyak daripada kita kalau kita semayang beribu-ribu rakaat. Berfikir, kita buat observe, pemerhatian dan analisis yang telah dikembangkan dan menyumbang kepada kemajuan dalam bidang perubatan moden hari ini. Sentiasa memerhati, analisis dan dia akan buat benda yang baru. Dia bukan setakat berhenti kat situ je. Okey, seterusnya penyelidikan dan penulisan Ibn Sina telah mempengaruhi kaedah perubatan moden. Apa yang dia buat, penggunaan X-ray, ultrasound dalam mengesan penyakit yang dialami oleh seorang pesakit. Guna sekarang guna tak? X-ray ada lagi? Ada kan? Ultrasound ada lagi kan? Ada. Okay. Dan seterusnya, asalnya mungkin yang terakhir ni dalam sistem pendidikan hari ini. Nampak? Sistem pendidikan hari ini juga bidang perubatan sangat penting dengan wujudnya fakulti perubatan hampir di seluruh universiti. Fakulti perubatan yang ada pada hari ini ialah hasil daripada pemikiran Ibn Sina. Nampak itu antara kehebatan itu antara sumbangan dia. Kalau kita perhatikan universiti apa dipanggil Frankfurt di Jerman dan Universiti Paris di Perancis adalah antara universiti yang menggunakan karya-karya Ibn Sina. Okay, saya rasa ini antara bukan sikit antara sumbangan Ibn Sina yang sangat banyak. Kalau anak-anak nanti sudah boleh bagi. Maknanya kalau kita kaji ni, ya Allah hebatnya Ibn Sina. Maknanya dia boleh berfikir sampai ke tahap tu dan ilmu dia, kepakaran dia, dia punya hasil-hasil dia tu orang guna sampai sekarang. Mungkin sampai bila-bila. Rujukan utama dia. Jadi kita kena sentiasa pandang ke depan. Terutamanya bila kita berhadapan dengan orang yang bukan Islam, kita kena maklum bahawa Ibn Sina ni antara orang yang pelopor pertama dalam bidang perubatan. Kita kena mempertahankan. Okey. Cakap tu juga untuk soalan yang itu. Okey, ada setakat yang tak faham? Boleh kan? InsyaAllah boleh kan? Okay. Terima kasih Ustazah berkongsi dengan kita semua tentang sumbangan yang telah Ibn Sina berikan dalam bidang sains dan teknologi. Bagi soalan yang terakhir, saya menjemput saudara Alif untuk menanyakan soalan tersebut. Terima kasih Cik Natasha dan Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Saya nak tanya lah, pada pendapat Ustazah lah, adakah sumbangan Ibn Sina ini memberi kesan pada sains dan teknologi pada masa kini? Anak-anak nak jawab apa? Kita dah tengok observation, kita dah buat analisis. Apa jawapan anak-anak? Adakah dia stop di situ je? Zaman tu dulu? Ataupun ada sampai sekarang? Ada sampai sekarang. Okey, ada dan insyaAllah dia akan berterusan. Betul tak? Betul. Anak-anak ni bidang apa tak tanya tadi? Perubatan ni kan? Perniagaan. Macam-macam kan? Okey. Yang pertama, penyelidikan penulisan Ibn Sina. Ini yang kejayaan yang paling hebat lah. Berjaya menggilap kembali bidang perubatan yang suatu ketika dulu malap. Maknanya sekarang ni insyaAllah Malaysia pun telah berjaya melahirkan doktor-doktor yang hebat. Hasil daripada penulisan Ibn Sina. Maknanya rujukan utama, carilah buku Ibn Sina. Banyak buku-buku dia, dah lengkap dah. Dan jangan tinggalkan Al-Quran. Itu je. Maknanya apa yang Ibn Sina buat, apa Ibn Sina tulis tu telah berjaya menggilap. Tahu makna menggilap? Macam cermin tu lah, kena sentiasa bersihkan kilat-kilat kan. Okey, yang kedua, Ibn Sina tadi kan dia sentiasa buat pemerhatian kan. Observation, sentiasa buat analisis. Berdasarkan cara ni, ilmu perubatan sentiasa maju hingga sekarang. Contohlah misalnya mungkin kalau dulu orang
luka jahit guna benang. Kan? Siapa yang selalu jatuh motor ke mana-mana jahit dengan benang. Okay, sekarang ni mungkin orang boleh jahit dengan apa dia? Ada stapler kan? Ada stapler dia kan? Atau dengan laser je. Tapi dia punya basic dia jahit. Maknanya body kita ni boleh dijahit. Tapi dengan ilmu lah. Maknanya Ibn Sina ni dia sentiasa buat observation. Kena observe sentiasa dan buat analisis. Memang pandangan Ustazah lah, maknanya perubatan dia tak boleh stop. Dia kena sentiasa berfikir. Macam sekarang ni, mungkin orang tengah fikir tentang COVID kan? Kan? Apa punca dia, kat mana punca dia. Allah suruh kita mengkaji. Bagaimana cara nak mengatasi, bagaimana cara nak stopkan dia. Maknanya sebab tu Allah bagi ni bukan sekejap. Untuk kita sentiasa buat apa? Pemerhatian, buat analisis. Itu maknanya kita belajar daripada Ibn Sina lah. Supaya kita rajin. Rajin belajar. Sebab orang Islam ni kadang dia malas. Dia sekejap je rajinnya. Sekarang ni orang Indonesia rajin kan. Dah mengatasi kita. Rajin belajar, buat analisis. Okey, yang ketiga, apa yang Ibn Sina buat ni, dia sentiasa buat analisis, buat kajian berkaitan dengan pelbagai jenis penyakit. Maknanya kalau kita perhatikan sekarang ni, apa yang Allah bagi ni banyak kan. Depan kita, atas kita, pokok kan. Maknanya pada pendapat Ustazah, maknanya benda ni kita kena rajin buat analisis, cari penyakit dia, cari perubatan dia. Kalau Ibn Sina ni boleh menyenaraikan 760 jenis penyakit dan cara rawat, kita teruskan je lah. Betul tak? Kesan daripada ilmu Ibn Sina ni, kita ni kena teruskan ilmu dia. Tak boleh stop. Paling mudah sekarang ni penyakit apa yang paling terkini? The latest one, penyakit apa ni? Kita harap-harap tak masuk ke Malaysia. Nak penyakit apa yang latest ni? Dia lepas COVID, dia ada satu penyakit yang anak-anak yang penyakit kuku semua-semua tu kan. Ada satu lagi penyakit ni. Kita mengharapkan na'udzubillah min zalik lah penyakit ni mungkin dah kena pada negara lain tapi dia macam tak masuk lagi. Itu kena buat kajian lah kenapa. Kita jangan cerita lah, memang Allah buka lah kan, betul? Mana penyakit yang Allah bagi memang kesan daripada kesilapan kita kan. Tapi kita kena mengkaji juga kenapa. Okey, yang seterusnya, penyelidikan dan penulisan Ibn Sina juga ni banyak mempengaruhi perkembangan ilmu perubatan kini lah, perubatan moden. Buku-buku dia tu jangan ditinggalkan. Sekarang ni orang malah lagi library, betul tak? Malah lagi perpustakaan, semua cari pacik Google kan. Tapi kena pergi library, kena pergi perpustakaan, buka buku dia. Itu kesan daripada tu lah, kesan daripada peninggalan dia. Dia akan terus. Kita kena cari buku-buku tu. Okey, seterusnya last sekali, rasanya mungkin yang terakhir lah kot. Hasil perkembangan sains dan teknologi, muncul kaedah-kaedah baru dalam peralatan yang sangat canggih. Yang paling mudah, yang paling canggih ni kalau kita perhatikan misalnya contoh dia mata lah. Dalam masa 5 minit dia dah boleh buang katarak. Kan? Macam doktor Mahaya kan? Dalam masa 5 minit katarak boleh buang dan mata dia boleh clear macam biasa. Betul tak? Itu kesan daripada ilmuwan Ibn Sina. Kita kena rajin buat kajian, rajin buat penyelidikan. Hebatnya doktor-doktor zaman sekarang. Maknanya sentiasa muncul kaedah-kaedah perubatan yang baru. Kan? Maknanya keluar duit je berapa ribu? 6,000, sebelah 5,000, sebelah 5,000. Mata belah kanan ni kan? Saya tanya kawan saya sendiri, katarak tu dia buang Dr. Mahaya yang buat, keluar duit ya. Masa dia buat tu 5,000 sebelah kanan, 5,000 sebelah kiri. Dah buang macam mata. Besok ni anak-anaknya berkasih mata ni pergi buat laser sekejap je, 5 minit je. Kan? Anak-anak yang sunat gitu kan? Betul. Dulu jahit kan? Sekarang
Laser. 5 minit je kan? Tak sakit dah. Itu maknanya itu kesan daripada penyelidikan penulisan Ibn Sina lah. Kena terima kasih lah pada Ibn Sina yang rajin buat observation, rajin buat analisis, dan doktor-doktor kita lah, okay, yang menyambung ilmu Ibn Sina. Yang paling penting, perubatan-perubatan baru, alat-alat yang canggih sekarang ni tak ada stok. Maknanya kita kena sentiasa up to date. Macam handphone jugalah, nak top up. Maknanya top up kan tempat yang baru. Tak boleh guna keadaan yang lama. Macam ulama-ulama kita kata, maknanya kita nak mengajar ni, kita kena ikut zaman tu lah. Tak sesuai. Kalau dengan benar mungkin dengan laser. Itu dinamakan perkembangan sains dan teknologi. Maknanya pendidikan dia, penulisan dia dijadikan sebagai kita punya kita punya kena sentiasa pegang. Jadikan sebagai orang kata apa, jangan tinggal. Kalau kita nak cerita benda baru, rujuk pada buku-buku Ibn Sina. Itu adalah pada pendapat Ustazah lah, memanglah Ibn Sina ni banyak kesan dia, banyak kali kesan-kesan yang baik lah, khususnya dalam bidang perubatan, dalam bidang sains dan teknologi, kerana dia lah memberi suntikan semangat kepada doktor-doktor sekarang, ahli perubatan, bukan setakat ahli perubatan Islam, maknanya termasuk juga ahli perubatan orang bukan Islam, orang Barat, orang Timur, semualah satu dunia, bukan satu negeri je, satu dunia. Satu dunia menggunakan ilmu Ibn Sina untuk berdepan dengan perkembangan sains dan teknologi. Mungkin rasa itu sajalah yang mampu Ustazah berkongsi bersama dengan anak-anak. Mudah-mudahan ilmu ni kita terapkan pada kawan-kawan kita, pada anak-anak kita, bahawa orang Islam ni memang hebat. Tokoh-tokoh Islam ni memang hebat ilmu dia. Kita jangan abaikan, jangan kita ketepikan. Kita kena sentiasa tunjulkan. Kerana orang lupa, maknanya orang Islam ni memang hebat. Utamanya Ibn Sina. Saya rasa itu saja yang saya mampu untuk berkongsi bersama. Mudah-mudahan anak-anak kata apa, anak-anak dirasa dengan baik. Kita serahkan pada pengacara. Terima kasih kepada Ustazah atas pendapat dan penerangan yang itu tadi. Terima kasih Ustazah atas segala perkongsian dan pengetahuan terhadap Ibn Sina dan bidang sains dan teknologi. Alhamdulillah, ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustazah atas segala perkongsian mengenai tajuk yang dikemukakan. Daripada segala perkongsian yang diberikan, kita dapat lebih mengenali tokoh Islam seperti Ibn Sina dengan lebih mendalam. Saya berharap segala ilmu mengenai Ibn Sina ini akan memberi motivasi kepada kita semua. Sampai di sini sahaja wawancara kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah sudi meluangkan masa dengan kami pada pagi ini, dan kita akhiri dengan surah Wal-As. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Buatlah semua, mudah-mudahan semua menjadi anak-anak yang berjaya untuk agama, bangsa dan negara. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.